peluang kepada Johor Jaya untuk berucap dalam Dewan Yang Mulia ini. Patut merafak sembah, menjunjung kasih dan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Takzim. Sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada 22 November 2023. Patut juga merafak sembah dengan setinggi-tinggi tahniah dan ucap selamat kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku sempena pemilihan Baginda sebagai Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Yang berhormat Datuk Timbalan Speaker. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang berjaya membentangkan Belajawan 2024 Sepras yang bertema memacu pembangunan menyejahterakan rakyat yang merangkumi 6 teras. Dalam teras kedua iaitu pembangunan ekonomi, Yang Amat Berhormat telah membentangkan 1 juta untuk membantu memperdayakan wanita dan golongan sasar dengan melatih dan membantu 1,000 ibu tunggal, B40 dan OKU memulakan perniagaan. Selain itu, dalam teras ketiga iaitu jaringan keselamatan sosial, Yang Amat Berhormat juga membentangkan 300,000 diperuntukkan bagi memperdaya dan kemandirian orang kurang upaya dan warga emas melalui 3 program utama iaitu pertama, Employer Job Coaching Assistance Skill Training, kedua, Kursus Asas Bahasa Isyarat Malaysia dan ketiga, Disable Skills and Career Course. Kesemua inisiatif ini telah menunjukkan keprihatinan kerajaan negeri terhadap golongan sasar iaitu ibu tunggal, warga emas, OKU dan golongan B40 supaya dapat menjalankan bisnes, mencari kerja atau membangunkan OKU demi menjana pendapatan. Ketiga-tiga program dan inisiatif ini memang baik, tetapi usaha ini bukan program baru. Program ini memang ada di bawah JKM dan juga YPKDT selama ini. Selain JKM dan YPKDT, mungkin jabatan lain ada pun usaha untuk membantu golongan sasar ini. Sebagai contoh, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ada juga program PPKI, iaitu Program Pendidikan Khas Integrasi yang sedang dijalankan. Kelas ini disediakan di sekolah biasa bagi golongan kanak-kanak keperluan khas termasuk masalah penglihatan, pendengaran serta yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan pintar cerdas. Objektif PPKI ini adalah untuk menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan khas untuk golongan OKU dan juga untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka. Baru-baru ini saya telah pun melawat dan memberi sumbangan peralatan bakery ke kelas PPKI di dalam kawasan Johor Jaya. Apabila saya berbual-bual dengan cikgu, pihak sekolah maklum kepada saya selepas kelas PPKI ini tamat, selepas pelajar ni mereka biasanya tidak dapat pekerjaan. Kebanyakan pelajar OKU ini hanya duduk di rumah. Ini cerita kisah seorang bapa tunggal yang benar-benar berlaku di kawasan saya. Bapa tunggal ini berumur 80 tahun dan dia datang ke pejabat saya minta bantuan kerana dia kata dia tidak dapat menjaga lagi anak OKU-nya. Dia minta supaya sama ada boleh carikan mana-mana tempat yang boleh jaga anaknya sebab dia bimbang semasa dia meninggal satu hari siapa yang boleh jaga anaknya. Ini bukan sahaja satu cerita yang berhormat Datuk Timbalan Speaker, di mana kes seperti ini memang berlaku dalam masyarakat. Apabila mereka lepas pembelajaran, majoriti mereka akan kembali dan duduk di rumah sahaja. Kenapa? Sebab persepsi ibu bapa, persepsi anak dan persepsi masyarakat kita. Mereka anggap bukannya senang bagi masyarakat untuk menerima anak mereka sebagai pekerja dan tidak dapat banyak peluang pekerjaan bagi mereka. Dengan ini nampak tak? Bukannya kerajaan atau jabatan kurang inisiatif, tetapi apa kecekapan, effectiveness bagi program-program tersebut. Soalan Johor Jaya ingin bertanya, berapakah golongan OKU yang sedang dijalankan job coach di bawah JKM?
Berapakah bilangan OKU yang sudah dapat kerja selepas mereka tamat job coach sebelum ini? Berapakah agensi atau pihak swasta yang berdaftar atau bekerjasama dengan JKM untuk sudi menerima mengambil golongan OKU ini untuk menjadi pekerja mereka? Dan berapakah bilangan OKU yang sedang bekerja dengan Kerajaan Negeri Johor? Berapa peratusan pekerja OKU antara kaki tangan awam, ia adalah sangat menyediakan sekiranya pihak Kerajaan Negeri Johor pun tidak memberi peluang yang banyak kepada mereka. Yang berhormat Datuk Timbalan Speaker, izinkan saya kongsi pengalaman saya melawat satu tempat enabling village yang berada di Singapura semasa saya memegang portfolio ini. Enabling Village ini merupakan satu pusat OKU yang ditubuhkan oleh Kerajaan Singapura dengan kerjasama sektor swasta. Ia adalah satu tempat yang inklusif dan mewujudkan satu ekosistem bagi golongan OKU. Selain membolehkan sektor swasta menubuhkan pejabat dalam tempat tersebut, mereka turut mencungkil kreativiti OKU dan menjadikan ini satu tempat pusat autism, art center, tempat F&B, pasaraya kecil, pusat taska dan tadika, dan childcare, bilik gym dan sebagainya dalam satu tempat ni. Segala fasiliti dalam tempat pusat ni turut sesuai bagi mereka yang ada masalah penglihatan atau kekurangan fizikal. Yang paling penting, semua penjualan dan hasil turut menjadi pendapatan bagi golongan sasar dan membolehkan mereka berdikari dan menjamin peluang pekerjaan bagi mereka. Dengan ini adalah mustahak bagi Kerajaan Negeri Johor mengkaji pelan induk atau hala tuju OKU serta menggalakkan komuniti yang inklusif dan membina satu ekosistem yang dapat merangkumi semua sektor, sektor awam, sektor swasta atau badan bukan kerajaan. Johor Jaya ingin bercadang pihak Kerajaan Negeri harus mengambil contoh negara jiran kita dan mewujudkan satu pusat khas OKU Negeri Johor. Termasuk pertama, job training seperti F&B, art dan fashion dan lain-lain. Kedua, pusat job matching. Ketiga, pusat majikan dan pekerja iaitu dengan izin Employability and Employment Center yang membolehkan pihak swasta yang menubuhkan pejabat di sana memberi peluang pekerjaan kepada golongan OKU. Keempat, kafe, kedai pastry dan restoran dalam pusat ini dan terus membolehkan golongan ini terus bekerja di sana. Dan kelima, tempat jualan souvenir yang turut menjadi salah satu tempat pelancongan bagi pelancong supaya memberi sokongan atas hasil buatan atau desain yang dihasilkan oleh mereka. Saya bagi contoh, yang paling famous terkenal di Singapura adalah isteri Presiden Singapura selalu membawa beg tangan yang dihasilkan oleh pelukis autism sehingga menjadi berita dunia. Dan keenam, pusat aktiviti dengan sediaan fasiliti yang sesuai untuk kegunaan golongan OKU ini. Kerajaan Negeri Johor perlu memandang serius dan menjadikan pusat khas OKU Negeri Johor sebagai satu projek perintis dan menggalakkan pihak lain turut berserta. Yang berhormat Datuk Timbalan Speaker, Dun Johor Jaya telah terbabit dalam isu kenaikan cukai tasiran baru-baru ini, di mana antara 5 PBT yang mengenakan cukai tasiran kawasan Dun Johor Jaya dirangkumi iaitu MBJB dan juga MBPG. Johor Jaya faham atas keperluan kenaikan cukai tasiran, namun Johor Jaya menyusulkan agar mekanisme kenaikan cukai tasiran boleh diperhalusi agar kadar cukai yang dinaikkan boleh ditimbangkan semula. Seperti apa yang dibangkitkan oleh Ketua Pengimbang, kadar cukai setiap hektar boleh dikurangkan lagi supaya pemilik tidak berasa beban apabila kenaikan penilaian harta dan tambahan kadar yang tinggi mengakibatkan kenaikan cukai tasiran yang tinggi. Yang berhormat Datuk Timbalan Speaker, kenaikan cukai tasiran ini adalah untuk menambah hasil PBT. Dan penambahan hasil ini mestilah membawa pembangunan tempatan. Memandangkan Dun Johor Jaya merupakan salah satu penyumbang hasil PBT yang besar. Johor Jaya memohon pembangunan tempatan
di kawasan, antaranya yang paling dinanti-nantikan oleh penduduk Johor Jaya adalah penaik tarafan Pasar Awam Johor Jaya. Yang berhormat Datuk Timbalan Speaker, dalam usaha menyambut Tahun Melawat Johor 2026, Kerajaan Negeri Johor perlu memastikan menarik pelancong domestik dan juga pelancong antarabangsa. Dengan kedudukan strategik negeri Johor dan statistik pelancong antarabangsa, pelancong yang paling ramai mengunjung ke Johor tetaplah pelancong dari Singapura. Ini turut selaras dengan usaha yang amat berhormat Menteri Besar untuk menyelesaikan masalah trafik di CIQ dan Tuas Sekening. Pelancong suka mencari makan, minum, beli barang harian, cuci kereta di Johor Bahru. Mereka selalu mengunjungi Ion Tebrau City di sana untuk membeli belah dan beli grocery. Dalam usaha menjayakan Tahun Melawat Johor 2026 dan memacukan ekonomi tempatan, Kerajaan Negeri Johor harus memupuk lagi bisnes kecil supaya penduduk tempatan dapat untung dari usaha kerajaan. Pasar Awam Johor Jaya yang terletak di Taman Johor Jaya semakin usang dan menghadapi pelbagai masalah fasiliti termasuk bumbung bocor dan masalah elektrik yang sudah banyak kali diperbaiki. Bangunan di sebelah Pasar Awam Johor Jaya termasuk Terminal Bas Johor Jaya. Terminal Bas Johor Jaya ni bas dari KL ke Mersing akan lalu di sana. Dan Akib Johor Jaya di mana pejabat MPJB pun terletak di sana. Termasuk juga Medan Selera Johor Jaya dan juga sebahagian bangunan ni dulu disewa kepada peniaga tetapi sudah lama terbengkalai. Kalau saya lihat tempat ini secara keseluruhan, tempat ini kelihatan terbiar dan ini boleh ditukar imej untuk menjadi sebagai satu hub bisnes tempatan. Ia penting bagi imej Johor Bahru dan peniaga tempatan. Pasar Awam Johor Jaya harus ditukar imej kepada sebuah pasar awam yang moden dan juga bertaraf 5 star. Kita bukan saja mau tandas yang 5 star, tetapi pasar awam moden yang 5 star. Peniaga di pasar awam selalu mengadu bahawa bisnes di pasar tidak dapat bersaing dengan pasar raya besar sebab imej yang kotor, berbau busuk, basah mengakibatkan pengunjung semakin berkurang. Orang muda semua pergi ke pasar raya besar. Selain itu, tempat ini turut boleh dijadikan sebagai satu ruang bisnes kepada orang muda, ibu tunggal, kepada mereka yang berkreativiti. Ramai orang muda yang kekurangan platform untuk start up bisnes mereka. Dan tempat ini paling sesuai ditukar imej dan membolehkan mereka membuat bisnes dan dijadikan sebagai satu tempat pelancongan. Ini adalah tanggungjawab kerajaan tempatan untuk membantu tukar imej pasar awam dan menjadikan sebagai satu pasar awam moden, bersih, ada tempat makan, ada tempat duduk, ada medan selera yang juga berhawa dingin. Saya yakin ini pasti dapat meningkatkan imej pasar awam selama ini dan juga membantu bersaing dengan pasar raya besar. Yang berhormat Datuk Timbalan Speaker, Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru supaya rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup sihat termasuk makan dengan seimbang, tidak merokok, belajar menangani stres dan juga melakukan aktiviti fizikal. Rakyat jelata pun semakin mengambil berat terhadap isu kesihatan terutamanya selepas COVID-19. Dengan ini, taman permainan jadilah pilihan utama bagi penduduk yang suka pergi berjoging atau membawa anak-anak mereka bermain di laman atau taman permainan yang dekat dengan rumah. Namun, Johor Jaya perhatikan peralatan permainan, peralatan senaman atau larian track atau fasiliti lain di taman permainan ini dalam keadaan kurang memuaskan atau kurang selesa. Sama ada besi peralatan berkarat, buaian tetangga, bahan plastik atau gentian kaca yang digunakan sudah pecah, permaidani getah iaitu rubber floor mat yang dihampar juga rosak atau tercabut, sampah sarap yang tidak diangkut sehingga berbau busuk, kelihatan gelap kerana lampu tidak bernyala pada waktu malam dan juga rumput tidak dipotong mengikut jadual dan sebagainya. Kemudahan awam yang daif dan kurang memasukkan ini akan mengancam keselamatan pengguna terutamanya kanak-kanak. Sebagai contoh, kanak-kanak yang suka lari ke sana sini akan jatuh
apabila rubber floor mat ini tercabut dan lantai menjadi tidak merata. Baik pulih pada masa yang tetap adalah penting. Ini telah defeat purpose-nya, iaitu berfungsi sebagai penyerap hentakan. PBT harus sentiasa memastikan keadaan peralatan dan kawasan tersebut dalam keadaan bersih, selesa dan selamat digunakan. Sebagai contoh, terdapat satu taman permainan di kawasan Johor Jaya, Jalan Teratai 49. Papan baik pulih telah diletak sejak tahun 2021. Katanya kerja selenggara akan dijalankan dalam tempoh 1 tahun, iaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Sehingga kini, kerja masih belum dilaksanakan. Dengan ini, Johor Jaya bercadang supaya, pertama, kaji semula keselamatan peralatan permainan dan menjalankan penyelenggaraan pada masa yang tepat. Kedua, menambah baik reka bentuk dan cat supaya lebih menarik. Ketiga, menambahkan alat senaman kepada kegunaan warga emas, memandangkan negara kita akan menjadi negara menua pada tahun 2030. Yang berhormat Datuk Timbalan Speaker, selama 10 tahun Johor Jaya bahas dalam Dewan Yang Mulia ini, dari blok pembangkang ke blok kerajaan dan kemudian ke blok pembangkang dan sekarang berada di blok pengimbang. Saya yakin semua wakil rakyat, ahli-ahli yang berhormat memang ikhlas dalam perkhidmatan masing-masing sebab kita diberi tanggungjawab besar dan mandat daripada pengundi. Seperti apa yang disebut oleh Ketua Pengimbang, kami menghadiri mesyuarat JKTD dengan membawa isu kawasan supaya isu-isu tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kami berbincang dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Barisan Exco dengan hati yang terbuka, penuh keikhlasan. Dengan itu, mana-mana pihak jangan mempertikaikan hati kami sebagai rakan strategik dengan sangkaan buruk. Jangan menyebarkan virus memecahkan perpaduan dalam Dewan Yang Mulia ini atas titah tuanku. Izinkan saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau prasangka resah gelisah, murnikan jiwa, bersihkan hati. Akhir kata, sama-sama kita berganding bahu memastikan Belanjawan 2024 dan segala usaha Kerajaan Negeri Johor dapat direalisasikan demi keharmonian dan kesejahteraan rakyat, kemajuan negeri Johor dan perpaduan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Johor Jaya. Ahli-ahli yang